Kita pernah membayangkan dunia di mana Artificial Intelligence atau AI menjana segala-galanya dari aplikasi harian hingga operasi global. Kini ia menjadi kenyataan dengan peranti seperti telefon, komputer dan kereta dilengkapi AI, semuanya didorong oleh pusat data. Malaysia tidak terkecuali daripada perkembangan ini dengan negara dijangka meraih keuntungan 3.6 bilion ringgit daripada pusat data menjelang 2025. Tatkala gegasi teknologi seperti Microsoft, Amazon Web Services dan Google membuka cawangan di sini. Microsoft, we are talking about Google, all interested to come to Malaysia because we are competitive, we have systematic and structured legal system, and also we are very transparent as far as power generation is concerned. Singapura mengambil masa 15 tahun untuk menubuhkan 70 pusat data. Namun, hanya dalam masa 2 tahun, Johor dapat menarik 50 pusat data. Hasil dasar kerajaan yang menggalakkan usaha ini selain lokasi, tarif elektrik yang rendah, insentif cukai dan subsidi. Semua ini kedengaran baik untuk ekonomi Malaysia, tetapi Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air atau Petra sedar akan impak persekitarannya, terutama dari segi penggunaan tenaga, memandangkan elektrik di Malaysia masih dijana menggunakan arang batu. Sumber air juga merupakan kebimbangan utama kerana kuantiti yang besar diperlukan untuk menyejukkan pusat data. Sebagai contoh, satu pertanyaan kepada ChatGPT bersamaan dengan elektrik untuk menyalakan satu mentol selama kira-kira 20 minit menggunakan kira-kira 500 ml air. I'm also looking seriously how we can upgrade in terms of our grid. We are going to be focusing in terms of ASEAN grid because we'll need each other in order to have sustainable power generation, affordable and it is secure. Tenaga hidro adalah satu solusi kepada isu tenaga negara. Sebagai contoh, Sarawak mempunyai sumber tenaga hidro yang mewah yang memberi kelebihan kepadanya untuk mencontohi kejayaan Johor dalam menarik minat pusat-pusat data. Sarawak bergantung kepada tenaga hidro untuk menghasilkan 70% kuasa elektriknya dan sumber ini juga boleh digunakan untuk menyejukkan pusat data sesuai dengan pepatah serampang dua mata. Pendekatan ini selaras dengan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional Malaysia yang menggalakkan sumber tenaga mampan untuk mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil dan meningkatkan kelestarian seluruh sektor. So then that's why we have to look into all the mix in terms of energy mix and so on. For now, we're focusing on solar. That is the fastest way to move forward migration from coal, but we are looking also biogas, we are looking to biodiesel, we are looking into all the other energy mix and so on, to make sure by 2050 the net zero will be achieved, and the only way to do it is through renewable energy. Kerajaan berhasrat untuk mencapai matlamat ini dengan inisiatif seperti projek solar skala besar dan skim bekalan tenaga boleh baharu korporat, seterusnya memudahkan peralihan kepada tenaga hijau. KRAS menggunakan model grid terbuka yang membolehkan korporat membeli atau membekalkan elektrik hijau dengan yuran standard demi mencapai matlamat negara untuk meningkatkan kapasiti tenaga boleh baharu kepada 70% menjelang 2050. Penjajaran ini memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi melalui pusat data tidak menjejaskan visi negara untuk masa depan yang mampan dan karbon sifar bersih. Heidi Izzati, Berita FMT.